menggunakan RPH yang saya gunakan. Okey, saya gunakan Microsoft Excel untuk buat RPH ya. Di mana kita gunakan VLOOKUP dan juga data validation. Okey. Data validation yang saya gunakan ada dua kaedah. Yang pertama drop down list dan yang kedua multiple dependent drop down list. Okey, saya tunjukkan contoh. Okey, hari, minggu dan juga tarikh ni. Okey, ini merupakan saya menggunakan VLOOKUP untuk buat ni. Contoh tarikh. Bila saya tukar tarikh, minggu dan juga hari akan berubah. Nampak? Minggu dan hari berubah. Okey, ini saya gunakan VLOOKUP formula. Okey, data validation drop down list. Okey, contohnya adalah yang ni. Nilai EMK, KBAT, PAK21, refleksi, pentaksiran, BBM dan juga kelas. Okey. Nampak? Ini saya gunakan drop down list. Ini juga drop down list. Okey. Drop down list. Nampak? Okey, refleksi pun sama. Saya gunakan drop down list. Senang je kan? Tinggal klik-klik, mudah kerja kita. Okey, ini contoh drop down list. Okey, multiple dependent drop down list saya gunakan pada kelas ni, subjek, pada standard kandungan, standard pembelajaran dan juga tahap penguasaan. Apa maksud multiple dependent drop down list? Okey, maksudnya subjek, SK dan juga SP ni adalah bergantung antara satu sama lain. Jika saya pilih subjek di sini, contoh RBT tingkatan 1, standard kandungan yang akan keluar hanyalah yang berkaitan dengan tingkatan 1 saja. Ya, semua tajuk tingkatan 1. Okey. Kalau saya pilih tingkatan 2, RBT tingkatan 2, so standard kandungan tajuk ni yang keluar hanyalah tingkatan 2. Okey, subtopik di bawah pun bergantung kepada tajuk di atas. Okey, kalau saya pilih tajuk aplikasi teknologi, yang keluar adalah topik-topik dalam bab 2. Nampak? Okay, kalau saya tukar, topik yang keluar adalah topik bab 1. Okey, ini maksudnya multiple dependent. Okey, SK depend pada subjek. Okey, subtopik depend pada topik. Okey, sekarang ni standard pembelajaran. Standard pembelajaran bergantung kepada subtopik yang kita pilih. Okey, kalau kita pilih mengenal pasti masalah, kita tengok list yang keluar adalah topik 1.1 saja. Nampak? Okey, kalau kita tukar sini, katalah saya ambil bab 2. Okey. Okey. So, standard pembelajaran pun akan bertukar. Nampak? Jelas Okey, kalau tingkatan 1, pilih bab tingkatan 1. So, list yang akan keluar sini adalah list tingkatan 1 sahaja. Okey, jelas yang ini objektif, kriteria dan juga aktiviti ni kita type sendirilah. Okey, berubah ikut aktiviti yang kita buat. Tahap penguasaan juga saya gunakan multiple dependent drop down list. So, kalau tahap penguasaan tingkatan 1, yang keluar hanyalah ini saja. Kalau yang tingkatan 2, semua yang tingkatan 2 sahaja yang akan keluar. Baik. Okay, refleksi ni saya biarkan kosong untuk kita tulis apa-apa yang berkaitan. Jelas
kaedah bina RPH kita. Okey, perkara pertama yang kita kena ada, yang kita kena buat dulu adalah tapak RPH. Okey, ini tapak RPH yang saya gunakan lah. Okey, lain sekolah, lainlah cara dia. Lain panitia pun mungkin lain kaedah dia. Kita pulang. Yang penting adalah kita kena faham macam mana kita nak linkkan ataupun kaitkan antara satu-satu perkara tu untuk dijadikan list ataupun dependent drop down list. Okey. Yang pertama ada tapak. Yang kedua, kita sediakan dulu kita punya perkara-perkara yang kita nak jadikan drop down list tu. Okay, yang pertama, kelas, waktu dan masa. Ini dia. Sediakan dulu. Okay. Sediakan dulu. Okay, di SKP, ini saya buat untuk, katalah saya mengajar RBT tingkatan 2 dan sejarah tingkatan 4. So, di SKP untuk RBT tingkatan 2, kita dah siap-siap letak. Kaedah nak susun ni pun ada kaedah dia. Okay. Di SKP tingkatan, sejarah tingkatan 4 pun kita dah masukkan. Okay. Nilai BBM, PEK21, EMK, segala apa yang kita nak masukkan dalam kita punya RPH, kita dah boleh listkan. Okay, saya susun setiap satu perkara tu dalam satu kolom. So, lebih mudah untuk pengurusan ni nantilah. Okay. Okay. Untuk susun di SKP, okay, kelas waktu masa ni tak ada masalah. Kita susun macam ni je. Nilai ni pun sebenarnya kalau kita nak campurkan dalam satu sheet ni pun tak apa. Okay, dalam sheet kelas waktu masa. Tapi saya asingkanlah. Senang untuk nanti akan datang nak edit, nak buang ke apa, senang. Okay, di SKP macam mana? Okay, di SKP ni kita boleh copy daripada RPT kita sahaja. Okay, cara nak buat di SKP, susunan di SKP yang mudah untuk kita buat dan list nanti, okay, ada kaedahnya. Okay. So, yang pertama, saya buat macam ni lah. Subjek. Okay. Apa subjek yang kita mengajar. Okay, kalau ada 3-4, masukkanlah 3-4. Okay. Saya buat yang baru. Kita klik ni lah. Yang saya tunjukkan pada yang baru. Sebab apa? Yang ni semua saya dah settingkan dah. Okay. Ini semua dah ada nama-nama di sini. Okay. Kalau cuba tengok. Ini, bila saya klik ni, keluar dah nama jadual ni adalah subjek. Okay, saya dah namakan dah list ni adalah subjek. Okey. Saya klik ni pula, list ni nama dia RBT T2. List yang ini namanya tajuk 1.0 pengenalan kepastian masalah. List yang ini nama dia tajuk 2.0 aplikasi teknologi. Okey, so macam mana cara kita nak namakan list-list ni semua? Okey. List-list ni semua mestilah nama dia berkait antara satu sama lain. Okey, so yang pertama ni je. Pertama ni namanya subjek. RBT tingkatan 2 dan sejarah tingkatan 4. So, tajuk untuk list ni mesti RBT tingkatan 2. Okey, sejarah tingkatan 4 pula ada dekat sini. Sejarah T4. Okey. Nama list tu yang kita nak register kat sini, dekat name box ni, mesti sama. Ejaan dia tak boleh salah. Okey, tak boleh terlebih titik, tak boleh ada titik, tak ada titik tu pun dia akan menyebabkan data tu tak boleh nak baca. Okey, mesti sama dengan antara satu sama lain. Okey, kalau kita tengok kat sini, tajuk ni 1.0 pengenalan kepastian masalah. Sama dekat sini. Titiknya pun sama. Tajuk ini dekat sini. Okey. So, standard pembelajaran yang ada dekat sini pun semua adalah sama dengan yang ada dekat sini. Okey. Sub 2.1, sub 1.1, sub 1.2, sub 1.3, sub 2.1, 2.2, 2.3, sampailah 2.6 ni semua sama. Okey. Tajuk ni mesti sama. Okey. So macam mana kita nak buat ni? Okey, kita dah ada kita punya RPH sendiri. Katalah kita mengajar subjek berbeza pun kita biasanya kita dah ada dah. SK dengan SP ni kita dah ada dah dia punya soft copy. Okey, kita tinggal nak copy and paste je. Okey. Ini mungkin akan makan masa sikit lah. Okey, mungkin nak siapkan benda ni pun mungkin 1 hari ke 2-3 hari ke. Okey. Tapi kita susah sekejap. Kita senang lama lah. RPH ni kita boleh pakai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau lah kita tak berubah subjek yang kita mengajar. Okey. Contoh macam mana kita nak registerkan nama list pada name box ni. Okey. Katalah saya copy yang ni.
Okay, saya copy subjek dengan tajuk. Okay, copy. Kita paste kat sini. Okay, kalau saya tarik ni, belum ada lagi nama list ni. Okay, so macam mana kita nak buat nama dia? Okay, drag dua ni. Okay, kalau ada 3-4 subjek, so kita drag lah semua subjek yang kita ngajar. Okay, namakan dia sebagai apa? Ni, saya bagi nama subjek. Okay, so jadual list ni adalah nama dia subjek. So, RBT tingkatan 2 dekat sini. Sejarah tingkatan 4 mungkin katalah kita nak letak sejarah tingkatan 4 dekat sini. Okay, ejaan mesti sama. Okay, yang kedua, RBT tingkatan 2 ni ada 2 tajuk. Kita listkan semua tajuk yang ada dan listkan. Kita drag untuk namakan list ini. Okay, so kita drag untuk namakan list RBT tingkatan 2 ni. Kita register sebagai RBT T2. Sama macam ejaan di atas. Okay. Untuk tulis nama jadual ni, tak boleh ada simbol macam ni ke. Okay, tak boleh ada simbol-simbol. Okay, dia mesti RBT T2. Okay, yang kita boleh guna simbol hanyalah titik, noktah. Itu saja. Okay, kalaulah kita masukkan lain, simbol yang lain, dia tak boleh nak baca. Okey, dan juga tak boleh ada jarak. Okey, kita tak boleh buat RBT jarak T2. Nanti dia akan jadi error. Nampak? Okey. So, kita hanya boleh register RBT T2 tanpa jarak dan tanpa ada simbol-simbol sempang ke slash ke, tak boleh. Yang ada boleh titik saja. Dan juga mesti bermula dengan perkataan. Tak boleh bermula dengan nombor. Okay. Katalah kita kau. Okay, saya nak buat dekat sini 1.0. Okay, so kita nak register yang nama jadual ni 1.0. 0 9 pastian masalah. Pun tak boleh nak register. Okay, so maksudnya dia mesti bermula dengan huruf. Okay, so ini kita register sebagai RBT T2. Baru lepas. Okay, copy yang ni, paste dekat sini. So kalau kita tengok tajuk ni patutnya macam ni lah tadi. Okay, tingkatan 2 ada 2 tajuk ni. 2 tajuk ni pergi dekat atas ni. Nampak? 1.0, 2.0. Okay. So, kita paste dekat sini. Excel ni senangnya adalah ada cara yang kita boleh terus paste dia bagi menegak juga. Okay. Pakai transpose. Kalau kita paste biasa, okay, sama ada kita copy, paste satu-satu. Okey, nak senang, kaedah yang senang adalah kita copy dua-dua. Cara kita nak paste tu, kita gunakan kaedah yang ini, transpose. So dia tukar terus. Okey, so kita pun copy lagi. Ini masuk kat sini. Okey, so setiap tajuk ni kita bermula dengan perkataan. Sebab tu saya pilih tajuk sub. Okey, senang nak register. Ni pun kita register. Tarik ni register sebagai tajuk 1.0 pengenal pastian masalah. Tanpa ada jarak. Okey, buat yang ni pula. Okey, macam tu lah seterusnya. Lepas tu paste ni. Tajuk yang dekat sini kita nak jadikan, list yang dekat sini kita nak jadikan tajuk di atas pula. Copy,
transpose lagi. Okay, copy dekat sini. Transpose lagi. So, list dekat bawah ni, kita copy lah satu-satu. Okay. Copy semua ni nanti. Buat sama juga kaedah dia. Dah copy, paste. Kita, list tu kita, setiap list yang kita buat tu kita namakan. Okay, sampai siap. So, yang pertama, mesti siapkan tapak. Yang kedua, mesti siapkan senarai-senarai ni dulu. Siapkan senarai ni dan namakan subjek. Okay. Kita namakan list ni sebagai apa. Okay. Nama dia mesti sama. Okay, jelas ni yang saya dah siapkan lah. RBT tingkatan 2 saya dah siapkan. Dan sejarah pun saya dah siapkan. Okay, so yang pertama adalah kita nak belajar cara gunakan nak buat drop down list. Okay, dan gunakan formula VLOOKUP. Okay, dekat mana nak guna VLOOKUP dan macam mana nak buat drop down list. Okay, so yang pertama tarikh. Okay, ni belum masuk ke apa-apa lah. Okay. Macam mana kita nak jadikan tarikh ni sebagai drop down list. Okay. Pergi kepada data. Nampak sini. Klik data. Okay. Pergi data validation. Klik data validation. Pilih data validation. Okay. Pada setting, allow ni kita pilih list. Okay. Source dia adalah, kita type kat sini. Sama dengan, okay, pergi dekat sheet yang kita dah sediakan tadi, kelas waktu masa. Kita tahu kita punya tarikh tadi, kita letak dekat sheet kelas waktu masa. Okay. So, kita pilih yang ni. Okay. Pilih sampai hujung sampai kita buat. Okay. Nampak kelas waktu masa daripada A2 hingga A344. Kolom A2 yang jelas sekali tadi A344. Okay. Kalaulah kita tak nak drag tadi pun, kita boleh pilih terus satu kolom ni. Okay. Atau saya pilih satu kolom. Okay. Apa jadi? Okay. Sini dah berubah. Okay, cuma kalau kita pilih yang ni tadi, katalah saya klik OK. So, dah keluar dah tarikh. Nampak? List tarikh tu dah ada. Okay. Sebab kita pilih semua satu kolom tu, so yang kosong-kosong tu semua pun masuk juga. Okay. Kalau nak betulkan, katalah kita tak nak yang kosong-kosong tadi masuk, kita pergi betulkan kat sini, data validation. Klik balik data validation, dekat sini kita betulkan balik. Tadi mana? A2 sehingga A344. Saya tak silap. Saya cek dulu. Last sekali adalah A344. Okey. So, apa jadi dengan kita punya tarikh tadi? Nampak? Okey, dah jadi dah. Kita punya tarikh dah jadi. Okey. Okey, anda kata nanti. Contoh, bila tarikh ni kita dah masuk bulan 10. Katalah. Okey, nak drag jauh. Okay, kita dah masuk bulan 10, nak drag dah jauh. So, kita boleh lagi, kita boleh edit lagi. Tak payahlah kita drag jauh, kita dah pergi bulan 10 tu, kita edit. So, bila kita dah tahu cara nak edit, senang je. Nanti kita boleh ubah kita punya artist sendiri. Bulan 10 tadi sampai mana? Kita tengok.
Bulan 10 tadi 275. Kita tukar kat sini A275. Ini 344. Okay, so yang akan keluar list kat sini adalah start daripada bulan 10. Start daripada kolom A275 hingga A344 saja. So kita nak cari senang. Okey. Kita buat balik. Jelas Okey. So, tarikh siap. Sekarang ni kita nak buat minggu dan hari. Minggu dan hari ni bergantung kepada tarikh. Kita nak bila kita klik tarikh, minggu dan hari ni automatik akan bertukar. Okay, cara dia adalah masa ni kita nak gunakan VLOOKUP ni. Kita gunakan formula VLOOKUP. Okey. Klik dekat letak yang kita nak keluarkan ni. Sama dengan type lah VLOOKUP. Okey. A11 ni dekat mana? Yang ini. Dekat mana yang kita nak rujuk. Okey, sekarang ni kalau A11 patutnya dekat sini. Okey, ni kita belum buat lagi. Kita nak buat pada tarikh ni. So dia akan jadi I2. Okey. Muka kurungan I2, koma. Okey. Kita ikut samalah cara menulis yang sama dekat sini. Kelas waktu masa, okey. Kita dah pilih I2. Ini adalah sheet mana yang kita nak pakai, okey. Tarikh tadi ada dekat sheet kelas waktu masa. So kita klik sini. Kita pilih yang ini. Kita pilih bahagian tarikh ni sehingga yang last sekali. Okey dah. I2 plus waktu masa A2 hingga C344. Dah siap pilih koma lagi. Okey. Lookup value adalah yang ini. Table array ni yang ini. Column index number adalah ini. Sekarang kita nak masukkan range dengan lookup. Range ni adalah tadi kita nak buat minggu. Okey, kita tekan sini pun formula dia dah masuk. Tukar balik. Tutup balik. Okey. Kita dah sampai sini. 2 dan false ni. 2 ni ambil daripada mana? Maksudnya daripada 3 kolom yang kita pilih tadi. Okey, 3 kolom yang kita pilih. Minggu letak pada kolom yang ke-3. Okey, kolom pertama, kolom kedua, kolom ke-3. So, minggu tu adalah terletak pada kolom yang ke-3 pada balik ni. Okey, so kita letak 3. Maksudnya, kita rujuk kolom yang ke-3. Koma lagi, type balik false ni. Saya tak tahulah kenapa. Dan memang formula macam tu saya pun ikut. Okey. Untuk kurungan, sekali. Dah siap, enter. Nampak? Automatik dia akan tukar. So, VLOOKUP, kita tengok balik formula yang kita nak ni. Ini sebenarnya berubah, okey. VLOOKUP, I2, sheet dia adalah kelas waktu masa. Dekat mana kita ambil. Okey. A2 tadi, kolom A pada sheet 2 ni. A2 sehingga C344. Okey. Dan minggu ni, daripada 3 kolom yang kita pilih tadi. Okey, 3 ni, minggu terletak pada kolom yang ketiga. So, kita klik 3. Okey, dan tutup sekali. Lepas untuk tutup kita type fast dan tutup kurungan. Okey, siap. Okay, sekarang kita nak buat hari pula. Okay, hari pun sama. Kita pun pakai formula VLOOKUP juga. Sama dengan VLOOKUP. Okay, buka kurungan. Okay.
kita masih juga rujuk pada tarikh. Okay, so I2. Okay. Sheet kelas waktu masa. Kita pilih yang kita nak. Okay, selesai. Okay. Dah pilih, koma. Hari terletak pada kolom yang kedua. So, kita tulis type 2, pause. Tutup kurungan, enter. Dia selesai. Nampak? So, bahagian pertama ni dah jadi. Kau tarik. Kosong. Kenapa kosong? Sebab kat sini memang tak ada apa-apa. Okay. Kalau kita pilih tarikh hari ni 29. Okay. Automatik tukar minggu kedua dan hari Jumaat. So list yang kita buat ni pun sebenarnya kita boleh ubah ikut kesesuaian sekolah lah. Ada sekolah yang bermula minggu pertamanya pada yang ini. Okay. Pada 17. Mungkinlah minggu pertama ni kat sini. Ataupun kat sini nanti. Ini saya setting. Yang ni cuti. Tak dikira. Okay. Mungkin ada sekolah yang cuti pun dikira minggu ke-11. So kita boleh ubah ikut kesesuaian. Okay. So selesai untuk bahagian yang pertama.